Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel Zufri Family. Dan saya bapa kepada family itu. Bapa semalam ditanya oleh salah seorang anak, itu apa itu Lailatul Qadar. Jadi bapa dah ceritakan kepada orang. Jadi bapa rasa eloknya kalau kita sharekan dalam YouTube channel ni, supaya boleh simpan dan di-sharekan kepada orang lain. Jadi boleh bertambahlah ilmu yang sedikit ni kepada semua orang. Jadi boleh menjadi saham pahala akhirat bapak lah, dan juga anda semua kalau anda semua share. Jadi sama-sama kita share. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan share. Bapak ada satu benda nak bagi tahu, yang pada hujung channel ini kita akan share satu amalan bapak dan family bapak buat di akhir solat, setiap kali akhir solat fardu. Jadi jangan ke mana-mana, tengok dan tonton sampai habis, dan insya-Allah dapat manfaat ilmu ini dan amalan ini agar mendapat keberkatan dalam hidup. So, apa lagi? Dari mana datangnya yang kita tahu pasal Al-Qadar ni, pasal Lailatul Qadar ni? Mana kita tahu? Tentulah daripada Al-Quran itu sendiri. Dalam Al-Quran ada satu surah, yang surah itu bernama Surah Al-Qadar. Tentunya menceritakan tentang Lailatul Qadar. Surah ini adalah surah yang ke-97 dalam Al-Quran, dan ia merupakan surah Al-Makkiyah. Makkiyah maknanya diturunkan di Mekah, dan diturunkan selepas surah Abasa. Jadi surah ini dinamakan, kita sendiri dinamakannya sebagai surah Al-Qadar, kerana dalam ayat tersebut diceritakan mengenai Al-Qadar. Dan ayat pertama sendiri di hujungnya ada sebutan Al-Qadar. Apa itu Al-Qadar? Jadi itu surah Al-Qadar. Apa pula Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah dua perkataan yang disantumkan. Pertama, Laili. Laili bermaksud malam. Apa dia malam? Tempoh daripada selepas maghrib hingga ke fajar kedua, iaitu lebih kurang lepas subuh. Itu adalah malam. Laili. Qadar apa pula? Qadar lebih kompleks. Ada yang katakan ketetapan seperti Qada dan Qadar. Ada katanya kemaafan, pengampunan. Ada yang mengatakan keberkatan. Jadi banyak tafsiran Qadar di sini. Tapi yang paling penting, kita ambil satu konsep tentang maksud Lailatul Qadar itu sendiri, iaitu dalam ayat Al-Qadar sendiri ada menerangkan apa itu Al-Qadar. Satu malam yang keberkatan amalannya melebihi 1000 malam. Jika kita bersolat sunat 2 rakaat pada malam Al-Qadar, maknanya keberkatan pahalanya adalah seperti kita melakukan 2000 rakaat solat sunat pada malam itu. Banyak kan? Kenapa Allah bagi semua ni pada kita? Jadi untuk kita tahu kenapa Allah bagi semua ni kepada kita, sebelum kita pergi ke itu, mari kita sama-sama ambil keberkatan dengan membaca surah Al-Qadar itu sendiri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Amin amin rabbal alamin. Baik. Apa sebab Al-Qadar diturunkan? Setiap wahyu yang diturunkan oleh Jibril daripada Allah kepada Rasulullah SAW mesti mempunyai sebab. Dia panggil asbabun kitab. Jadi asbabun untuk surah Al-Qadar ini adalah satu perkara ceritaan yang menarik. Rasulullah pada masa itu tengah duduk dengan sahabat-sahabat baginda, dan Rasulullah menceritakan tentang ada yang kata 4 orang, ada yang kata seorang, tapi yang pastinya daripada Bani Israel, golongan Bani Israel yang melakukan ibadah, jihad dan tidak melakukan maksiat, derhaka pada Allah sepanjang 83 tahun. Di antara 80 ke 83 tahun, 1000 bulan. Tak pernah melakukan maksiat, tak pernah melakukan dosa, hanya melakukan jihad di siang hari yang boleh menyebabkan kematian di ke jalan Allah,
dan juga beribadah sepanjang malam. Hebat kan? Kita mesti kagum dengan cerita macam tu. Tapi fikir lama-lama, kita mestilah bersedih kerana kita tidak ada peluang. Seperti mana sahabat-sahabat Rasulullah pada masa itu rasa. Mereka tidak berpeluang untuk buat amal ibadah dan berjihad selama 80 ke 83 tahun. Sebab apa? Umur umat Nabi Muhammad, umur kita ni sebagai zaman, maksimum Rasulullah cakap 60 ke 65 tahun. Ini kan pula sahabat-sahabat yang ada pada masa tu. Mereka tu meluk agama Islam bukannya daripada sejak lahir macam kita. Mereka ada yang umur 20, ada umur 30 baru mengenal Islam, ada yang umur 40 lebih baru mengenal Islam. Jadi adalah lagi tempoh 20 tahun, 30 tahun. Jadi mereka pun bersedih. Dengan kesedihan mereka itu, Allah telah menurunkan wahyu melalui Jibril. Jibril datang memberitahu Rasulullah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sesuatu yang lebih baik daripada amalan Bani Israel, orang Bani Israel itu. Jibril pun membaca surah Al-Qadar dan Jibril berkata kepada Rasulullah, ayat ini lebih baik dan daripada apa yang engkau kagumkan sebentar tadi. Mana kita patut bersyukur. Sebab itulah kita diberikan peluang ini untuk melakukan amal ibadah selama 1000 bulan. Itu sebabnya Al-Qadar diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita ni bukan macam umat Nabi Nuh, umur 1000 tahun, 2000 tahun. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa pun sama, umur panjang. Kita ni akhir zaman ni pendek, 60 ke 65 tahun maksimum. Kalau yang lebih-lebih tu bonus untuk kita beristighfar banyak-banyak. Jadi apa keistimewaan Lailatul Qadar ni? Ialah pahalanya lebih pada 1000 tahun ini. Tapi di setiap ayat 5 ayat Al-Qadar itu menceritakan tentang kelebihannya. Jadi kat sini kita pun tak payah nak cerita panjang lah. Ada yang dikatakan Lailatul Qadar penuh, malam penuh keberkatan. Contohnya dalam firman Allah, sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkati dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Surah Al-Dukhan ayat 3. Malam penuh diberkati itu adalah malam Al-Qadar. Jadi dalam surah Al-Dukhan pun ada disebut tentang Al-Qadar. Jadi kita tahu pada malam itu malaikat diketuai oleh Ar-Ruh. Dalam surah Al-Qadar ada sebut Ar-Ruh. Siapakah Ar-Ruh? Ar-Ruh adalah malaikat Jibril, ketua segala malaikat. Jadi semua malaikat dan Ar-Ruh diketuai akan turun ke langit bumi. Mereka akan memberi rahmat, memberi taufik dan hidayah kepada orang-orang yang berpuasa dengan keimanan hanya pada Allah, dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan solat, beribadah hanya kerana Allah Ta'ala pada malam itu. Ada berapa? Malaikat adalah 70,000 kali ganda daripada jumlah penduduk di muka bumi ini. Jadi sangatlah beruntungnya mereka yang beribadah pada malam itu, diampunkan dosa. Keistimewaan Lailatul Qadar juga adalah satu malam yang boleh mengampunkan dosa. Jadi kalau malam itu betul-betul dia menghayati dan melakukan taubat nasuha, jadi insya-Allah Allah akan mengampunkan dosanya. Ini adalah janji Allah daripada hadis riwayat Bukhari, sesiapa melaksanakan solat pada malam Al-Qadar kerana iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampunkan. Itu adalah salah satu lagi keistimewaan Lailatul Qadar. Al-Qadar ni satu yang hebat. Kita tak tahu, tapi kita masih kejar. Kita tolak segala nafsu yang halal, seperti nafsu makan, nafsu tidur. Tapi kita lakukan amal ibadah, kita solat tambahan, solat sunat, kita wirid, kita zikir. Tapi kita tak tahu bilanya malam itu, apa malam itu dan apa rasa malam itu, kita tak tahu. Itu adalah keistimewaan keimanan yang kita carikan dalam semua umat Islam. Bukan kita mengharapkan balasannya nanti, tapi yang cerita pasal wali Allah lah apa semua, bukan. Tapi perjalanannya itu membuktikan keimanan kita terhadap benda gaib, benda yang Allah Ta'ala saja yang tahu. Itu yang kita nak sebenarnya. So sebenarnya bila lah Lailatul Qadar itu? Mula-mula kita tahu 360 hari. So malam mana 360 hari? Pening. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang melakukan qiyamul lail pada malam Ramadan
kerana keimanan dan mengharapkan pahala akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi benda yang boleh mengampunkan dosa-dosa yang lalu adalah Al-Qadar. Jadi ulama mengatakan Ramadan adalah bulan Al-Qadar. Maknanya salah satu malam pada bulan Ramadan itu adalah Al-Qadar. Jadi dah pendek dah daripada 360, jadi 330 tu kita boleh buang, hingga 30 malam je. Ada lagi, Rasulullah bagi lagi. Rasulullah kata, carilah ia dalam 10 terakhir, dan jika salah seorang daripada kamu terlalu lemah atau tidak dapat beribadah, maka hendaklah dia membenarkan diri dia daripada terlepas, tidak membenarkan dirinya daripada terlepas 7 malam terakhir. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okay? Daripada 360 jadi 30 hari, dari 30 hari jadi 10 hari. Tapi ada juga yang mengatakan Al-Qadar ni, malam Al-Qadar ni pada 17 Ramadan, 27 Ramadan, ganjil, malam ganjil pada akhir Ramadan. Tapi walau bagaimanapun, Al-Qadar ni satu benda yang special Allah nak bagi. Allah nak bagi benda yang special ni, mesti dia bagi pada orang yang special, kan? Kalau nak jadi orang special di sisi Allah ni macam mana? Kenalah jadi hamba Allah yang betul-betul melakukan segala yang disukai oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kan? Sepanjang tahun, bukan malam tu saja, bukan pada bulan Ramadan saja, kan? Special, takkan semua orang boleh dapat. Jadi kenalah betul-betul kita beriktikad dalam diri, kan, agar kita dapat beriman sesungguhnya di luar Ramadan. Yang itu paling penting sekali. Jadi kalau kita nak kejar sangat pun, kita kena kejar. Orang semua kejar daripada bulan Syaban lagi, bulan Rejab lagi. Kita ni Ramadan akhir baru nak buat, tak boleh. InsyaAllah boleh dapat. Wallahualam. Orang mula daripada Rejab, Syaban dan Ramadan, sebenarnya dia akan berlanjutan sampai ke Ramadan seterusnya, insyaAllah. Itu yang Qadar sebenarnya. Perubahan daripada satu yang baik, buruk pada satu yang baik, satu yang baik pada lebih baik. Itu yang kita nakkan sebenarnya. Dan apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang ini kenikmatan lebih-lebih yang Allah nak bagi itu, terima je, dan kita tak nampak benda itu adalah benda yang satu benda yang ghaib. So sekarang pasal yang kita janjikan, kita sekarang di hujung segmen. Kita dah tahu sedikit pasal Al-Qadar. Jadi sama-samalah kita berdoa agar semua orang dapat mengejar dan berusaha sungguh-sungguh untuk teruskan berusaha walaupun di luar Ramadan untuk menemui Al-Qadar ini sendiri, ya. Yang saya, bapa dan family bapa share, bapa dan family bapa amalkan setiap hari selepas solat fardu, iaitu wirid dan zikir. Okey, kita akan melakukan wirid dan zikir ni setiap kali solat fardu. Jadi kita nak share lah, tapi secara dasar saja, secara overlook saja, sebab kita akan bagi, insyaAllah bapa akan upload satu audio saja untuk didengarkan oleh semua orang, wirid-wirid dan zikir-zikir ini. Jadi lebih lama kita dengar, lebih kerap kita dengar, kita akan ingat, dan juga kita boleh buka play masa selepas solat dan kita ikut audio itu. Jadi sama-samalah mendapat pahala. Macam kami lah, bapa dengan anak-anak pun macam tu. Kita dapat hafal Al-Kahfi, kita dapat hafal Sabu, kita dapat hafal penghulu, istighfar, semua melalui mendengar dan secara berulang. Okey, jadi dalam link subscription, description, bapa akan letakkan YouTube channel daripada ceramah-ceramah ustaz, ya, dalil-dalil tentang wirid dan zikir-zikir ini, ya. Okey, Allah dah bagi kita banyak masa. Tolong bagi dia 5 minit untuk hati kita tetap kepada Allah dan tekun pada Allah, memuji dan menakuti dan juga mentaati dia. Jadi selepas solat, 3 zikir pertama, jangan bergerak, jangan berubah tempat, jangan bercakap, bacalah istighfar sebanyak 3 kali, memohon keampunan atas kelemahan dalam solat kita. Kedua, la ilaha illallah wa annahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Ketiga, Allahumma ajna minan nar, kalau ramai-ramai. Kalau seorang, ajni minan nar, Allahumma ajna minan nar, 7 kali.
Kenapa? Tutuplah pintu neraka yang ada 7 tu, dan juga pintu nafsu kita pun yang ada 7 tu. Baik, sekarang ni boleh bergerak. Okay, selepas 3 tu kita baca Ayatul Kursi. Ayatul Kursi bacalah dalam keadaan yang kita memuji kebesaran Allah, kagum dengan ayat Ayatul Kursi. Memang indah. Dalam description ada share satu video cara bacaan Ayatul Kursi yang betul. Nak tengok sendiri. Dan kemudian baca Al-Fatihah. Nombor 5 baca Al-Fatihah dan juga 3 kul. Huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Biasa seumpama baca Al-Quran. Jangan pernah tinggal ni. Nombor 6 tasbih Allah 33 kali. Tahmid Alhamdulillah 33 kali. Takbir Allahu Akbar 33 kali. Selepas itu nombor 7 hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maknanya Allah saja yang kita perlukan. Yang lain semua tak payah perlukan. Kita cakap ni kita kena betul-betul rasalah. Kalau kita tak rasa, lama-lama kita buat, kita amalkan, kita baca, insya-Allah kita akan rasa juga akhirnya. Jangan risau, Allah sayang pada kita semua. 9 jazallahu anna sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ahlun. Baca ini 3 kali. Kita memuji segala dan berterima kasih atas segala usaha-usaha yang dilakukan oleh Rasulullah kita serta ahli keluarga baginda. Ini jangan tinggal. Dan nombor 10 baru-baru ni kami decide untuk tambah dengan keadaan COVID-19 ni, iaitu zikir ataupun doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi buatlah 3 kali. Lepas tu berdoa. Jadi mungkin mengambil masa dalam 10 minit kan? Tak sampailah. Lama-lama kita akan cepatlah. Baca dengan keadaan cepat, tak sampai. Mungkin dalam 5 minit, 10 minit tu. Baik, nanti kita akan ada video tu insya-Allah. Jadi dengarkan dan tunggukanlah dalam notification supaya tahu. Tekan loceng bell tu. Cubalah kita lazimi dan amalkan benda ni, dan lama-lama ia akan jadi sebati dalam diri kita. Kalau satu hari kita tak baca ataupun satu waktu kita tak baca, kita akan rasa tak selesa. Dan lama-lama zikir-zikir ni kita hendak sentiasalah amalkan dalam hati kita dan mulut kita juga, supaya kita akan sentiasa mengingati Allah. Zikir tu mengingat Allah, jadi lakukanlah. Wirid dan zikir ni untuk peringatan dan kefahaman kita pun. Allah tak dapat apa pun kan. Jadi untuk kita sendiri, supaya kita sentiasa mengingati dia, supaya kita tidak melakukan dosa, kita sentiasa bersyukur dengan dia kan. Jadi kita sentiasa buat, amalkan. Okey, terima kasih kerana menonton video ini, dan bapa harap anda semua dapat manfaatkan video ini dengan cara ni, share-nya lagi agar pahala kita dapat berkongsi bersama. Bila kita mati nanti pun ada 2 saja, satu doa anak yang soleh, satu ilmu yang berkat. Ini jelah ilmu berkat yang ada, walaupun tak tahulah sejauh sedalam mana ustaz-ustaz pun, kita kongsilah bersama untuk peringkat-peringkat marhain ni. So, anak-anak, nikmat yang diberi oleh Allah itu kenalah sentiasa ingat dan bersyukur. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bak kata Ustaz Somad, jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum.